Iaitu soalan yang pertama yang ingin saya ajukan adalah berkaitan isu yang viral seminggu dua ini. Tentang isu yang berlaku di negeri kita di Perlis melibatkan perkahwinan. Melibatkan bab munakahat. Kalau kita tengok khutbah Jumaat Perlis minggu lepas berkaitan Islam memudahkan perkahwinan. Sehingga kan khutbah tersebut masuk ke dalam akhbar. Iaitu Cosmo, kalau kita tengok akhbar Cosmo menukilkan beberapa perkataan daripada khutbah Jumaat negeri Perlis ke dalam akhbar mereka. Jadi isu berkaitan ni kita nampak mendapat liputan media dan lain-lain. Jadi persoalan timbul tentang bernikah di Perlis ni adakah berbeza daripada tempat lain? Adakah bernikah di negeri Perlis ni ada perbezaan dengan negeri lain? Ataupun rukun nikah kat Perlis ni lain ke? Ataupun negeri Perlis ada kurang satu ke, tambah lebih ke, macam mana? Jadi pada pertemuan kali ini soalan pertama adalah apa rukun nikah di Perlis ni? Beza dengan orang lain ke? Dan yang kedua adalah berkaitan apa perbezaan yang ada berkaitan hukum hakam pernikahan di Perlis ni dengan negeri lain. Ada beza ke bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fahamkah soalan tu tadi? Kebanyakan hak ada ni menikah dah ke? Belum. Nak menikah ke tak? Tahu tak ada artis menikah di Perlis baru ni? Tahu tak jadi isu? Artinya memang bacalah kan. Okey, dengar elok bagi yang nak menikah. Pertama nikah ni apa dia? Kahwin ni apa dia? Nak elak zina. Okey. Pertama kita kena faham apa itu nikah. Yang kata menikah ni apa dia? Scholars, para sarjana atau ulama, macam-macam mereka bagi takrif, tapi kita dapat simpulkan satu saja. Nikah ni adalah al-aqdu yuhillu al-istimta' alladhi yuhillu istimta' bil unsa bi syuruti syar'iyyah. Itu ya. Bacalah macam-macam, kalau kita baca banyak takrif. Tapi saya simpulkan yang tu saja. Iaitu satu akad yang menghalalkan untuk bersedap-sedapan. Menikmati wanita dengan syarat-syaratnya yang syar'i. Itu je maksud nikah. Bukan satu akad yang nak membolehkan wanita itu masak nasi untuk kita. Tak payah. Yang tu pergi kedai makcik dia boleh masak nasi. Satu akad yang nak membolehkan wanita masak tom yam. Bukan. Yang tak boleh kita dengan wanita ni apa? Bersedap-sedapan dengan dia. Betul tak? Yang ini, yang tu menikah awal. Yang ini, akad ini, yang dibuat, akad ni apa? Bukan angkat. Bukan angkat nikah, tapi orang Melayu tulis akad. Sebenarnya akad. Akad maksudnya agreement, persetujuan dua belah pihak. Bersetuju dalam satu hal dan bersetuju untuk melaksanakan kesan daripada persetujuan itu. Saya buat contoh. Kita pergi beli barang. Kita angkat tak? Kita angkat. Apa yang kita setuju? Apa beza beli dengan curi? Curi ambil, beli, bayar. Bayar saja tak boleh. Bayar dengan persetujuan. Kalau barang tu RM10, kita bayar juga RM5. Dia tak setuju. Jadi beli tak? Tak jadi. Dia mesti persetujuan. Setuju pada yang menjual, setuju juga pada yang membeli. Kalau dia tak mau beli, macam cerita Firamli yang dia rompak, suruh beli buruh gigi tu, tengok tak? Boleh tak? Tak boleh, pasal dia paksa. Kita pergi sewa basikal. Sekali kita sewa RM50. Kita bagi kat dia RM50. Apa beza kita bagi kat dia beli basikal dengan kita bagi kat dia sewa basikal? Akad kita, persetujuan kita. Ni duit apa? Duit sewa. Yang ni duit beli. Kalau kita bagi kat dia duit RM50, dia tak faham apa, kita tak faham apa, kita buat balik basikal tu.
Dia bawa balik, dia mai rumah kita. Mana basikal aku? Tadi aku beli. Dia kata beli apa lah hutang RM50. Basikal tu aku beli RM5,000. Lah aku beli RM50. Aku ingat hang jual. Jual apa? Tak boleh. Kena ada persetujuan. Yang tadi aku sewa. Yang ni beli lain, sewa lain. Apa yang menentukan? Akad tadi. Persetujuan tadi. Saya sewa ataupun saya beli. Akad ni berlaku dalam rumah kita. Kita duduk duit dalam tong. Kata dalam masjid ni ada satu tong. Tabung Palestin. Dia tulis. Kita ambil RM50, kita bubuh duit dalam tabung Palestin. Nampak terang-terang tulis tabung Palestin. Orang pun pakai bubuh. Lepas pada tu kita pergi kat kawan yang angkat tabung tu. Kita kata, ni saya bagi duit untuk wakaf. Setelah lama, kita, duit wakaf apa? Ni dalam tabung tu, hang tak nampak dia tulis apa? Untuk Palestin. Bila hang bubuh di sini, hang tak boleh tuntutlah wakaf. Pasal hang dah bersetuju sebagai Palestin. Persetujuan, jelas. Itu secara perbuatan. Ulama-ulama dia berbincang. Akad ni macam mana? Di dalam nikah ni. Jadi kesimpulan daripada perbincangan mereka, akad ni ada beberapa mazhab di dalam akad nikah. Semua mereka bersetuju kena ada pihak yang menawarkan, kena ada pihak yang bersetuju. Yang tu kita panggil ijab kabul. Mengaji tak? Bak ijab kabul. Kalau satu orang kata, bapak tu kata pada kita, saya nikahkan awak dengan anak perempuan saya. Saya kata, saya terima. Saya setuju. Majoriti para ulama, mereka menyatakan sah. Sebab tak boleh dipahami ungkapan itu melainkan pernikahan. Tak ada orang kata bukan main masak-masak. Bukan. Nikah lah. Di kalangan para ulama, ada yang sedikit mendetailkan. Minoriti. Iaitu contohnya qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata mesti kata aku terima nikahnya. You have to repeat the word nikah ataupun zawaj itu. Nikah tu kena repeat. Kalau tak repeat, nanti orang faham lain. Pendapat ni minority. You have to repeat. Majority kata as long as selagi mana yang dipahami itu adalah nikah, tak ada dia faham aku setuju. Melainkan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Lepas tu kawan tu pun, seorang sebelah dia pun bagi kat dia RM50. Dia kata aku terima. Oh, confused. Dia terima RM50 kan dia terima nikah? Adalah ruang untuk syak. Tapi bila tidak ada ruang untuk syak, yang dia terima itulah terima nikah, maka majoriti para ulama menyatakan sah. Faham tak? Faham tak? Faham. Dan Nabi memudahkan hal ini. Hatta kalau dimulakan, Al-Imam Al-Bukhari disebut dalam sahihnya, kalau lelaki itu yang mulakan, nikahkan kalah anak perempuan kau dengan aku nikahkan dia. Sah. Itu akad dia. Tapi mereka kata, kena ada juga, pertama mestilah, kalau menikah atas angin, tak ada lah kan. Mesti ada lelaki yang nak jadi suami. Kemudian ada siapa? Perempuan yang akan jadi. Kemudian mesti ada wali. Wali. Okey. Wali syarat bagi majoriti para ulama. La nikah illa biwali mursyid ataupun biwali wa syahidai adl. Dalam riwayat Al-Baihaqi, riwayat juga Imam Syafi'i dalam Musnad. Kena ada. Wali ada,
Pasangan pun ada, wali dah nikah dah. Dalam kes Perlis dulu, wali dia pemerintah. Pasal perempuan masuk Islam. Dua saksi, kena ada dua saksi. Kena dua saksi. Dalam semua mazhab kata kena ada dua saksi, kena menyaksikan nikah. Saksi yang cukup syarat lah. Kena saksi nikah. Dalam mazhab Malik, dia lain sikit. Dia kata saksi ni, dia bukan rukun, bukan syarat. Dia wajibun mustaqil. Dia satu kewajipan yang asing. Maksudnya, kalau pak nikah dengan anak dia, dengan seorang lelaki, cukup syarat tadi, akad semua ada, sah nikah tu. Mazhab Malik kata sah walaupun tanpa saksi, tapi wajib untuk diisytiharkan pada orang, buat kenuri ke, pak dia pergi iklan di masjid ke, sebelum masuk bersetubuh dengan isteri itu kena iklan. Inilah nikah. Pada zaman Nabi, sebab itu apabila ada orang bangun dalam majlis, Nabi nikahkan. Tak kena, tak wajib cari bantai baldu, duduk atas bantai, dah. Tak ada, mesti shake hand, tak ada. Bila hal itu berlaku, nikah pun sudah berlaku. Maksud bila nikah berlaku, halal untuk dia tadi, maksud apa? Menikmati wanita berkenaan, wanita itu menikmatinya. Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Okey. Cumanya, apabila zaman moden, kita hidup dalam undang-undang. Nikah yang macam tadi dia panggil zawaju urfi atau nikah urfi. Nikah uruf. Zaman ni dia buat satu lagi, bukan rukun nikah, bukan syarat sah nikah, tapi kewajipan yang kita kena taat. Tak taat pun sah nikah, tapi berdosa kerana lawan pemerintah. Apa dia? Kena daftar. Kalau dia tak daftar, dia bersetubuh haram ke? Tak haram. Tapi salahnya kerana lawan sebab apa pemerintah suruh daftar? Sagi dia belah pergi mana, dia kata aku tak menikah pun. Ataupun orang kata, saksi kata memang dia menikah, dia tanya apa bukti. Nak pergi mahkamah, nak tuntut dia, tak bayar nafkah. Nak tuntut kata ni anak dia, dia tak mau percaya. Mahkamah zaman sekarang kena ada dokumen. So buat dokumen. Mula-mula zaman dulu dokumen hanya tentang mahar. Kerana orang bila menikah, zaman Nabi bayar mahar terus. Lama-lama zaman orang bayar mahar lewat, bila menikah orang tulis mahar, bertulis mahar saja. Zaman Ibn Taymiyah, zaman apa, disebut tentang mahar yang ditulis. Jadi kalau bercerai, bayar balik mahar yang bertulis. Lama-lama ditulis semua. Itu adalah nikah. Nikah di negeri Perlis, nikah di tempat lain, itulah nikah. Adapun ada tak sebelum nak nikah kena tanya, cuba sebut rukun nikah sikit. Tak ada. Hendaklah kamu, aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jawab. Lambat sikit. Tak sah. Ulang. Ini pun tak ada. Mazhab Syafi'i dia kata qabul itu alal faur. Hendaklah dengan segera. Segera tu maksud dia tidak ada sengkang yang boleh menyebabkan orang sangka dia tak terima, ataupun orang sangka dia jawab tu untuk benda lain. Itu yang maksud dia. Kalau dia batuk, dia bersim, alhamdulillah. Kemudian dia jawab, boleh. Lepas tu mana yang duduk satu nafas, ulang. Ini geng-geng ragging asrama, pi ragging orang menikah. Itu saja. Terbiasa dengan tabiat ragging. Masa itulah nak try pengantin supaya baca ayat kursi. Masa itulah nak try pengantin supaya baca Fatihah. Ini tak ada kerja. Pada hari orang bergembira, mereka malukan orang. Kita di negeri Perlis tak bagi buat benda ni. Hari orang nak bergembira, nak menikah, terus malu. Member semua kata, hang Fatihah pun tak lepas tadi tu.
Sebenarnya mungkin kalau baca dia lepas. Ketak kat tok adik tadi. Jadi kita tak benar. Nak menikah, menikah tuai. Jangan bagi orang malu. Tak ada, Nabi tak buat. Nabi nikah. Itulah nikah di negeri Perlis. Tak ada beza nikah dengan Perlis dengan nikah yang dibuat oleh zaman Nabi dulu. Melainkan keperluan zaman ni mesti daftar dengan pihak ulul amri. Faham tak? Itu saya. Panjanglah sikit saya jawab tu. Jadi lepas pada ni tak payahlah ambil kursus nikah. Dah kursus dah malam ni.